Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini dengan niat untuk kita mendalami dan mempelajari ilmu Allah. Jazakallah khair tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama mendalami ilmu Allah. Semoga majlis ini diberkati Allah dan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama-sama, insya-Allah. Izinkan saya berkongsi sebuah hadis tentang golongan yang akan mendapat naungan Allah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai kerana Allah SWT, mereka tidak bertemu kecuali kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Seorang laki-laki yang diajar berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah SWT dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah kerana menangis. Baik, alhamdulillahirabbil bersama kita pada malam ini Ustaz Muhammad Nasir bin Yaakob. Jadi insya-Allah pada kelas tadabbur yang lepas kita telah tadabbur ayat 11 hingga 15. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan terus tadabbur kita pada ayat 16 hingga 20. Jadi bagi siapa yang ingin mengulang kaji kelas pertama, kedua dan juga ketiga, kita bolehlah menonton semula di channel YouTube kita EG1MP. Jadi seterusnya saya menjemput Ustaz untuk menghuraikan ayat 16 ke 20. Kalau ada lebihan masa, insya-Allah mungkin kita boleh buat lebih daripada ayat-ayat ini, insya-Allah. Tafadhal ya Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang terus mengkurniakan kita nikmat sehingga ke hari ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang dikurniakan itu dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya agar kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnahnya, kita semua layak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Muhammad Ashraf selaku pembuka program kita pada malam ini, dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, EJK, dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, serta penonton dimanapun anda berada. Akan meneruskan kamera pakar kamera untuk mendekati pengajian yang kita
Pada ayat 16 kita membaca terlebih dahulu. Ustaz Amir. Ustaz termute. Oh, dia ambil tersendiri ya. Okey. Okey, baik, kita baca terlebih dahulu ayat 16 hingga 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه هذه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو في ملتي أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. صدق الله. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, terima kasih kerana sudi membaca juga. Dan pada malam ini ayat 16 hingga 20. Bila kita lihat dalam Al-Quran, ini satu muka surat penuh, ya, satu muka surat penuh untuk Quran Mushaf Uthmani. Dan pada ayat ke-16 menyambung daripada kisah yang sebelumnya pada ayat 15 yang kita tinggalkan dahulu. Dan kali ini wa idh i'tazaltumuhum, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka, ya, dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Pada masa kita sebut dahulu, mereka dalam keadaan perbincangan bersama dengan raja yang telah mengetahui akan perilaku daripada pemuda-pemuda anak pembesar dari kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi raja memanggil mereka untuk memastikan sama ada mereka mahu mengikut apa yang disembah oleh nenek moyang mereka dahulu, atau mereka masih tetap disebut berkeras untuk menyembah apa yang mereka inginkan, sembah Allah Azza wa Jalla, yang mereka yakini akan kebenaran Tuhannya, sehingga pada masa itu
Allah Azza wa Jalla memberi kekuatan kepada pemuda tersebut, kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini untuk memastikan bahawa ketika tak ada kata sepakat yang raja dengan pembesar-pembesar yang lain mahukan mereka kembali kepada agama nenek moyang yang dah diakui oleh mereka turun-temurun, dan mereka menganggap itu adalah benar, sehingga pemuda-pemuda ini dipaksa juga untuk ikut. Sedangkan pemuda telah meyakini akan kebenaran Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita pada ayat 16 ini apa yang mereka perlu buat agar keimanan yang mereka yakini itu betul-betul terjaga. Dan Allah mengilhamkan ke atas mereka mengasingkan. Ini tahap yang terakhir setelah perbincangan tidak mendapatkan kata putus. Yang pihak dari kerajaan sendiri masih kuat untuk memaksa mereka, sedangkan dari mereka dah memastikan bahawa tidak ada lagi penyelesaian. Kalau kita tetap di sini memang akan berlaku keimanan mereka akan goyah bila dipaksa mungkinnya akan kehilangan keimanan, sehingga mereka memastikan untuk keimanan mereka terjaga. Allah Azza wa Jalla mengilhamkan ke atas mereka untuk pergi. Maka kata Allah Azza wa Jalla di sini, pergilah mereka fa'wu ilal kahfi, maka pergilah mereka untuk pergi ke kahfi, yakni gua yang besar yang kita dah bincang dahulu, yang boleh muat untuk ramai. Kalau gua itu kecil adalah bukan disebut kahfi, dia disebut ghar ataupun sebutan-sebutan yang lebih kecil lagi. Tapi untuk al-kahfi ni dalam kalimah Quran sebut fahwu ilal kahfi, maka pergilah kamu berlindung di gua. Dan gua yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sangat istimewa, tuan-tuan ya, sangat istimewa, dan ianya telah pun dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pemilihan gua itu dengan tekstur, dengan kedalaman, ini akan diceritakan oleh Allah bagaimana, kenapa Allah pilih kahfi, tempat mereka bersembunyi itu. Dalam ayat 17 itu dijelaskan kerana tekstur dia nanti seperti apa. Tapi ini adalah skenario yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah menciptakan gua Al-Kahfi itu sendiri untuk memastikan bahawa manusia yang memperjuangkan agama setelah tiada kata sepakat lagi hijrah, pergi ke satu destinasi yang telah Allah sediakan adalah cara yang terbaik. Ini yang membuatkan kita kadang tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala membuatkan kan kisah ini diceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan motivasi untuk memperjuangkan agama. Dan peristiwa Ashabul Kahfi memperjuangkan agama untuk diserlakan oleh Allah Azza wa Jalla supaya tidak terjadinya perkara yang tidak diingini kepada pemuda-pemuda ini. Allah suruh berhijrah, katakanlah hijrah ataupun pergi untuk bersembunyi di gua yang Allah dah sediakan. Dan baginda Nabi SAW juga mengalami peristiwa yang sama. Ya, peristiwa yang sama yang ketika kaumnya sendiri, pembesar-pembesar daripada kumpulan mereka tidak menyenangi akan keimanan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dengan cara baginda Nabi SAW, ya, sehingga kan setelah sampai satu tahap yang tidak boleh dibawa berbincang ketika itu lagi, dan melibatkan tentang jiwa, ya, tentang diri akan diancam dengan berbagai-bagai perkara yang boleh menggugat iman dan jasad, sehingga di sini Allah Azza wa Jalla sama hampir dengan baginda Nabi SAW pergi meninggalkan seketika tempat tanah kelahiran. Memang agak berat sebenarnya bila kita disuruh untuk meninggalkan tanah kelahiran kita, ya, tempat kita membesar, tapi kerana jauh lebih besar lagi sesuatu yang ingin dijaga, sesuatu yang ingin dijaga dengan baik, sehingga mereka lupakan kesenangan yang ditawarkan oleh raja ketika itu. Begitu juga baginda Nabi SAW sampai menangis kan, kalau bukan kerana sebab
kerana sebab kelahiran tu dia ada satu nilai yang tidak boleh dikata-katakan dengan lisan ataupun dengan harta dan sebagainya, tapi kerana perintah Maha Kuasa adalah satu perintah yang besar, dan menjaga keimanan adalah sesuatu yang lebih besar daripada habuan-habuan yang ditawarkan. Mereka sanggup meninggalkan kesenangan itu dan bersembunyi semata-mata untuk menjaga akidah mereka. Dan pilihan gua yang disebut Al-Kahfi adalah pilihan Allah, bukan pilihan mereka. Kalau pilihan mereka, mungkin ianya akan jauh lebih mudah untuk orang mencari, sebab ketika mereka telah diketahui lari daripada kampung mereka, sebab kan hari itu kita ada bincang bahawa mereka diberi masa 1 hari untuk berfikir. 1 hari itu diguna pakai untuk mereka larikan diri ke gua, dan gua yang kalau contoh asal asbab atas makhluk, dia boleh kantoi, dia boleh dapat dijejaki. Intel ni, spy ni, mata-mata ni memang lengkap, memang penuh. Ya, apalagi kerajaan pada ketika itu mereka telah cukup bala tentera untuk mencari pemuda ini. Apalagi gua yang kawasannya itu kalau menurut kasat mata sangat mudah untuk dijangkau, tapi kerana Allah sendiri di sini disebut, ya, ketika yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, niscaya supaya Tuhan kamu akan melimpahkan rahmat kepada kamu. Di sini rahmat makna Allah sendiri yang akan menjamin sesiapa sahaja yang menjaga dan memastikan agama itu masih menjadi satu perkara yang dijaga oleh makhluk, maka penjaganya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang hebatnya, pemuda itu ya, disebutkan Allah Azza wa Jalla berikan limpahan rahmat kepada mereka. Dan baginda mendengarkan kisah ini, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat langsung peristiwa itu, membuatkan semangat semakin bertambah-tambah. Dan kalau kita relitkan pada kehidupan kita pula, sesiapa yang menjaga agama Allah pada hari ini, penjaganya adalah Allah yang menguasai alam semesta. Siapa yang mampu di saat orang lain mungkin telah tergugat iman dalam situasi pandemik, keuangan semakin berkurang, ini contohnya lah, ya, dan keuangan semakin berkurang, tambah lagi pula pekerjaan mungkin banyak yang dah terbuang. Jika iman bukan menjadi satu perkara dalam kehidupan ini, dalam mengharungi kehidupan, mungkin kita akan terpesong. Ada ramai yang mampu mencari keuangan dengan cara yang singkat, semata-mata untuk memastikan, untuk menghilangkan kepayahan pada kehidupan. Tapi orang yang bergantung kepada Allah dan masih percaya bahawa adanya rahmat Allah, niscaya bantuan itu akan turun sebagaimana bantuan yang Allah turunkan kepada pemuda yang sanggup meninggalkan seketika kehidupan dunia yang telah memastikan mereka boleh sampai kepada 7 turunan tak habis harta, tapi mereka memperjuangkan agama sehingga Allah limpahkan rahmat. Dan dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir, ya, ketika mereka sampai ke gua tersebut, gua yang disebutkan itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla, yang pastinya ketika bala tentera daripada kerajaan tersebut mencari, mereka dah sampai dah di bibir, bahkan dah mengepung di sekeliling gua tersebut. Tapi sekali lagi jaminan rahmah, Rabbukum mir rahmah ini yang membuatkan makhluk, bagaimana kuatnya dia masih juga kategori makhluk. Seberapa canggih pun alat yang ia cuba gunakan untuk mencari apa sahaja, ya. Kalau kisah ini adalah mencari pemuda kafir tadi. Seberapa hebatnya pun bala-bala tentera yang mereka kerahkan untuk memastikan pemuda ini dapat ditangkap,
Walaupun mereka telah sampailah ke bibir kafi ini, tapi yang menjadikan penjaga kepada ashabul kahfi itu adalah Rabbukum, Tuhan mereka yang menjadi penjaga, sehingga disebutkan dalam Ibnu Katsir, dah nampak dah bukit, dah nampak dah kahfi tadi, tapi mereka tidak dapat melihat akan pemuda-pemuda yang berada di dalam tersebut. Ini yang kita perlu ambil tentang rahmat dari Allah SWT. Yang dalam hidup ni walaupun payah macam mana pun, walaupun hari ini kita mungkin harus ikat pinggang, ikat perut dan sebagainya, masihlah berusaha dan tetaplah berusaha mencari jalan rizki yang Allah suka dan Allah redha. Allah takkan biarkan, Allah takkan hinakan orang-orang yang menjaga agamanya. Justru Allah akan turunkan rahmat ke atasnya. Dan bukan hanya sebagai Allah pelindung, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa disebut, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk urusan mereka ketika mereka berada di dalam gua tersebut. Seolah-olah macam penjamin, tak apa, kalau kamu masuk gua, makan, minum, segalanya dah ada yang membekalkan. Pembekalnya bukan makhluk, yakni Allah Azza wa Jalla, yang memastikan bahawa dia, yakni orang-orang Ashabul Kahfi ini terjamin. Mirfaqa ni kalau kita kata dalam bahasa moden macam facility. Kalau tuan-tuan duduk contoh beli rumah kan, okey, tuan-tuan akan mendapat fasiliti. Kalau dia beli rumah kondo contoh, ada kolam renang, ada ni, ada tu, dan akan memudahkan penduduk setempat untuk duduk di situ. Mirfaqah ni lebih kepada kemudahan yang bakal diterima oleh seseorang yang mengikut dan mahu duduk pada tempat yang telah ditentukan. Jangan takutlah. Jadi kalau disebutkan tadi, Al-Kahfi adalah siapa yang pilih, bukan pemuda itu yang memilih tempat itu. Pemilihannya adalah Allah. Allah yang memilih tempat itu, dan Allah yang memastikan rahmat kepada pemuda tersebut, lalu Allah lah yang akan menjamin bantuan ketika mereka berada, selama mereka berada di tempat yang dijamin fasiliti tersebut. Inilah keuntungan, dan baginda Nabi SAW juga merasakan itu. Ketika penghijrahan Nabi disuruh, yang menyuruh bukan manusia tapi Allah. Bila Allah yang suruh pergi, maka mirfaqahnya juga akan berlaku. Itu yang dibuat ketika tempat pemilihan tempat berhijrah Nabi. Bukan Nabi yang pilih, kalau boleh saya nak hijrah dekat negeri Malaysia lah, contohnya dekat Thailand lah. No, pemilihan tempat itu juga adalah tempat yang dipilih adalah Allah yang menyuruh. Jika Allah yang menyuruh ke satu tempat, mirfaqah itu akan berlaku. Fasiliti kemudahan itu akan berlaku, dan terbukti kaum Ansar menjadi tonggak fasiliti umat Islam yang berhijrah, dengan ada sebahagian mereka mewakafkan harta, berbagai-bagailah. Sebab jaminan itu datangnya daripada Sang Pencipta alam yang rahmat, yang maha rahmat. Nah, ini yang membuatkan Ashabul Kahfi itu sebulat tekad. Mereka yakin ketika ilham itu datang daripada Allah, tak apalah kita kena pergi, kita kena asingkan. Bila asing ni memanglah berat, meninggalkan ibu ayah, meninggalkan tanah kelahiran, memang sukar dan menangis kalau kita tak kuat. Tapi kerana iman ni, bila seorang yang telah keluar daripada agama, dia dah terputus secara agama. Ya, kalau contoh seorang ibu dengan anak secara agama jika dah keluar daripada Islam, dia dah tak boleh mewariskan macam-macam berhubung dengan agama. Tapi kalau berhubungan dengan kemanusiaan, ini masih berterusan. Tapi bila berhubung dengan Allah, ketika seseorang itu dah kata tidak untuk menyembah Allah, tidak untuk mengikut apa yang Allah mahu,
maka mereka dah bulat suara, bulat sehati sejiwa dengan pemuda-pemuda yang lain, mereka berhijrah. Dan keyakinan itu dibuktikan dan Allah beritahu kepada baginda Nabi SAW. Inilah yang berlaku kepada pemuda yang sanggup meninggalkan tempat kelahiran mereka, berhijrah seketika di tempat yang telah Allah pilih. Lalu dua keadaan, rahmat dan kemudahan, Allah Azza wa Jalla serlahkan dari pemilihan tempat, dari ketika mereka diserang, didatangi oleh kaum-kaum daripada kerajaan mereka ketika itu, semuanya tak dapat hasil. Walaupun mereka telah sampai di bibir gua tersebut, mereka tidak dapat melihat keadaan pemuda tersebut. Diletakkan lagi dalam satu perkara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan urusan mereka ni, bantuan-bantuan yang Allah beri, maka didatangi pula dengan seekor binatang yang bukan mereka bawa, tapi dipilih juga oleh Allah untuk menjaga pintu gua tersebut. Sebab hadap binatang itu menghadap kepada pintu yang seolah-olah macam penjaga yang siap menerkam sesiapa yang mengganggu pemuda-pemuda yang sedang berehat di dalam. Macam baginda Nabi SAW jauh lebih hebat lagi dengan gua yang sekecil itu, dengan pedang yang boleh terus menembus daripada pintu gua kepada dinding gua. Bukan binatang yang berbisa seumpama itu, dengan seekor yang lemah menurut kita, yang mungkin dipetik saja boleh mati, tapi didatangkan dengan binatang yang lemah, dengan burung yang bersangka dan sebagainya. Ini adalah jauh lebih hebat sebenarnya daripada perkara-perkara yang Allah tunjukkan. Sehingga kan peristiwa Ashabul Kahfi dengan peristiwa Nabi berhijrah adalah motivasi kepada umat Islam untuk jangan takut memperjuangkan agama Allah, walau di saat dunia harus kita tepis seketika, ataupun ketika dunia hari ini tidak bersahabat dengan hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita dikira sebagai orang asing, dan ianya telah digambarkan oleh Nabi, orang yang memperjuangkan agama, orang yang menghidupkan agama seperti memegang bara api, orang yang menghidupkan agama pada akhir-akhir zaman ini, seperti orang asing, dan ianya walaupun seumpama itu dan kita telah menghadapi situasi itu, percayalah rahmat dan mirfaqah ini, bantuan yang berguna untuk kita, akan sentiasa ada. Jadi tuan-tuan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat 16 mencerminkan keteguhan hati seseorang memperjuangkan agama, dan perjalanan mereka dibantu oleh Allah berlindung di gua. Guanya ini pula seperti ada perbincangan kita dulu kan, sebenarnya guanya ini berada di mana yang sebenar-benarnya. Nah, saya suka sebutkan bahawa jika gua itu adalah penting, kan ada orang mestilah orang akan tanya juga di mana gua itu sebenarnya kalau memang ada. Nah, ada dalam satu bahasan ni, tuan-tuan, dia kata ada 6 tempat. Dalam satu pembahasan ni dia ada 6 tempat nama yang melabelkan mereka adalah gua yang pernah diduduki Ashabul Kahfi. Tak heran sebenarnya tuan-tuan, ada satu contoh, ada satu maqam ni, ada satu maqam, seorang sahabat, seorang ulama, seorang wali contohnya kan. Orang kata maqam dia ada dekat sini. Yang satu kata makamnya ada di sini. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, ada satu sahabat contoh, bukankah dia makamnya ada di China? Bukankah makamnya ada? Itu kan perdebatan, kan? Begitu juga tentang gua ni, gua Ashabul Kahfi. Tapi Allah dan Rasul tidak menyebutkan nama tempat tersebut. Bermakna, adakah penting
Ataupun adakah ia berhubung dengan iman? Tempat itu tidak ada hubungan dengan iman, sehingga kan ia tidak disebutkan secara detail. Tapi bukan berarti ketika tidak disebutkan tentang gua, para ulama-ulama tidak mengkaji. Ada kajian yang disebut. Paling tidak ada 6 tempat yang saya sebut tadi. Namun daripada 6 tempat, yang paling famous, yang paling sering diungkap adalah 2 tempat. Yang mana hari itu pernah kita bincangkan macam apa, maafkan saya, siapa nama ketua kita, pengurusi kita, siapa nama? Ridwan kan, Pak Muhammad Ridwan Salim ni kan. Dulu kan ada sebut bahawa tempatnya itu di Jordan, di Turki kan contoh. Namun ternyata tuan-tuan, ini menurut kajian sahaja. Dia ada 6 tempat. 3 di Turki, ya, 1 di Syria, 1 di Jordan dan 1 di Afghanistan, di Afghanistan. Namun dari ke-6 perbincangan itu hanya ada 2 yang paling sering disebut. Hanya ada 2 yang paling disebut. Yang pertama di Turki, Ephesus ke apa nama tempat tu, ataupun yang kedua yang selalu kita sebut adalah di Jordan, yang disebut tempat tu adalah Abu Al-Landa. 2 nama ni yang paling ketara. Namun dari 2 tempat ni apa yang boleh kita ambil? Persamaan bersesuaian dengan Al-Quran. 2. Yang pertama di Turki, yang kedua di Jordan. Okey. Yang pertama di Turki itu disebutkan yang namanya Ephesus kan, dia lebih di sini kata dia lebih bersesuaian dengan ayat ke-17. Cirinya ada pada ayat 17 kalau yang di Turki itu. Bila di Jordan itu dia agak melencong sedikit arah yang dipinta ataupun yang disebut dalam ayat 17. Wallahu a'lam. Apa yang ayat 17 cerita sehingga yang di Turki itu lebih cenderung agak mirip. Tapi tuan-tuan, sekali lagi disebut bahawa Allah dan Rasul tidak menyebutkan nama tempat yang khas. Tapi peristiwa yang diceritakan ianya berlaku kerana berhubung dengan iman, namun tempatnya tiada yang memberikan kepastian sama ada di Turki itu ataupun di Jordan itu. Kesemuanya mengikutlah pada keyakinan kita, namun ia tiada hubungan dengan keimanan tempat itu. Tapi peristiwanya ia berhubungan kerana memang diceritakan oleh Allah dan Rasul. Jadi janganlah macam kita memperkuat yang satu, memperlemah yang satu. Tak ada. Tempat itu bergantung. Kalau menurut mereka ada sesuai yang dikatakan sejarah-sejarah, boleh menurut mereka. Tapi bila kita lihat cara ataupun gambaran yang Allah tunjukkan tentang gua tersebut, dikatakan bahawa yang di Ephesus Turki itu kedudukan gua pintunya itu lebih hampir sama. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang gua itu? Bagaimana cirinya? Okey, yang pertama, wa tarash syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datal shimal. Dan engkau akan melihat, ini ciri pada gua tersebut. Bagaimana Allah menjamin mirfaqah tadi? Ini hubungannya dengan mirfaqah, fasiliti yang Allah jadikan supaya Ashabul Kahfi itu betul-betul terlindungi, betul-betul terjaga, bukan hanya sekadar dari bala tentera yang mencari mereka, tapi dari cara mereka hidup di dalam gua itu pun Allah pelihara, sehingga gua yang Allah pilih itu, kahfi yang Allah pilih itu dapat memastikan kelangsungan kehidupan mereka jauh daripada biasa. Disebut bahawa
Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit cenderung ke kanan gua mereka. Dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan, dalam satu gua yang lapang. Dalam satu gua yang lapang. Di sini disebut bahawa kedudukan pintu gua itu, kedudukan pintu gua tersebut adalah di sebelah utara. Kenapa Allah pilih yang disebut? Kenapa ia sesuai lebih kepada utara? Kerana berdasarkan firman Allah tadi, dan kita akan lihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam nanti sebelah kiri dan sebagainya itu. Maka pintu gua itu dipilih oleh Allah sebelah utara. Supaya apa? Supaya kalau nanti adanya cahaya, insya-Allah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT akan masuk dan mereka berada di dalam satu tempat yang lapang sehingga udara masuk, udara keluar masih dalam keadaan terkawal. Bila kita tidur, contohnya paling ketara kan, kalau kita tidur di tempat yang tertutup, kalau udara tak boleh masuk, itu yang ada orang tidur, contohnya kita dalam kereta lah. Wah, ini paling bahaya lah kan. Bila kita orang mengingatkan, jangan tidur dalam kereta, buka aircon lalu tutup pintunya, tingkapnya, udara tak masuk, udara tak keluar, nanti boleh keracunan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kereta dah canggih dah. Sebabkan mereka berfikir kalau tidur di dalam kereta yang airconnya buka contohnya, kenalah pindahkan, kan ada switch yang membuat kita punya macam gambar kereta, lepas tu angin di luar, angin di dalam boleh masuk. Itu boleh memudahkan. Jauh dulu lagi Allah dah buat peristiwa, dah buat peredaran udara itu supaya orang tidur tak mati dalam tidur disebabkan tidak cukupnya oksigen masuk ke dalam paru-paru dalam anggota badan kita. Jauh Allah dah mempraktikkan lagi orang yang sedang tidur, tapi tidurnya itu tidak membuatkan ia mati. Tentang rahmat Allah SWT. Bagaimana Allah pilih gua yang pintunya itu sebelah utara supaya peredaran angin, putaran-putaran itu tetap. Dan disebutkan dalam Ibnu Katsir juga, pemuda-pemuda ini mereka disebutkan dalam keadaan kalau kita dia bukan tidur, jaga. Perkataan jaga yang digunakan. Perkataan jaga yang digunakan sesuai untuk menggambarkan apa yang sedang berlaku kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi itu. Kenapa? Disebabkan gambaran yang Allah berikan nanti pada ayat yang seterusnya, bagaimana keadaan gua itu sangat-sangat menakutkan menurut pandangan manusia. Seolah-olah yang digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, kalau kita tengok ada orang di dekat gua yang gelap, kita datang seorang orang, tiba-tiba ada macam mata yang menyala. Usahakanlah di gua. Usahakanlah di gua. Contohlah kita malam-malam, malam Jumaat jalan sorang-sorang. Contoh tuan-tuan keliling tu Elmina Green tu jalan kaki, jogging tengah malam, tiba-tiba ada orang yang tengah berdiri ke, orang tengah duduk, begitu dia buka mata dia menyala merah, bercahaya tengah malam. Menakutkan mungkin kita menakutkan. Dan itu yang digambarkan bagaimana pemuda berada di Ashabul Kahfi itu, berada di kahfi itu, bagaimana Allah jaga mereka seolah-olah mereka itu jaga. Kalau kita kata pada penjaga yang di guard kita tu kan, mereka adalah jaga.
kadang malam tu tak tidur, mereka jaga-jaga. Yang Ashabul Kahfi ini secara menurut pandangan kita, orang-orang ketika itu yang digambarkan dalam tafsir, mereka ni seolah-olah macam orang yang sedang berjaga. Bukan seorang yang tidur ya. Yang tidur tu kalau tidur kan, kalau saya katalah tidur mati itu tidur betul-betul. Sampai dikejutkan macam mana pun tak sedar. Mereka ni mata kalau dilihat oleh orang yang melihat ketika itu, mereka akan lari, mereka akan takut disebabkan mata mereka itu macam melihat. Dan itu cara Allah menjaga. Pada ayat 18 digambarkan bagaimana keadaan mereka tidur. Tapi yang pastinya tuan-tuan, sebelum kita masuk pada ayat 18 ya, ini sangat menarik ketika Allah menjaga mereka dengan situasi gua itu dijaga oleh binatang yang siap menerkam bagi siapa yang mengganggu, dan mereka pula dalam keadaan matahari cahaya yang mengalir, masya-Allah, yang membuatkan mereka tidak kekurangan oksigen ketika mereka berada di dalam gua yang kita kata ada kepernafasan, ada peredaran. Guanya adalah pilihan Allah dan Allah jamin mereka sehingga matahari terbit ke matahari terbenam ke, mereka berada dalam satu tempat yang lapang yang sehingga udara itu mencukupi oksigen untuk mereka sepanjang-panjang mereka berada di dalamnya. Dan disebutkan seperti saya sebut tadi, mereka ini berjaga walaupun adalah tidur, tapi mereka pada sebutan sesuai untuk mereka adalah jaga. Mata mereka seperti berjaga bagi orang-orang yang melihat ketika mereka berada di dalam tersebut. Sehingga sesiapa saja yang cuba untuk masuk, mereka akan ketakutan, mereka akan berlari disebabkan mereka melihat adanya sosok-sosok yang bergerak ke kanan, ke kiri dan sebagainya, dan membuatkan seseorang tidak berani untuk datang ke gua itu kerana gua itu ada penghuninya. Sampai seumpama itu disebutkan, membuktikan yang demikian ialah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah untuk menjaga mereka, bagaimana penjagaan secara detail Allah jaga, walaupun menurut pandangan manusia mereka tak nampak mereka ada di dalam, contohnya dicari bagaimanapun, tapi Allah telah memastikan mereka dengan kuasa Allah Azza wa Jalla menjaga sampailah pengisian udara ke dalam tempat mereka bersembunyi dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang saya sebut tadi, ketika kedudukan pintu diarahkan kepada utara tadi, maka tempat yang disebut lebih menempati, lebih cenderung sama dengan apa yang ada pada Ephesus, tempat Turki itu, gua di Turki itu, banyak yang mengaitkan tempat itu hampir sama dengan gambaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Tapi apapun ya, walau bagaimanapun, gua itu pernah ada dan gua itu pernah menyimpan manusia yang hebat, yang Allah Azza wa Jalla sendiri menjaga mereka sehinggalah sampai pada waktu yang ditentukan. Maka disebut setelah mereka ditunjukkan, yang demikian adalah tanda-tanda yang dikatakan di sini kekuasaan Allah. Ini min ayatillah, ni daripada tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jauh lebih banyak lagi bagi Allah mampu untuk memberikan tanda-tanda kuasanya. Apalah sangat untuk hanya menjaga beberapa manusia yang sedang menjaga akidahnya untuk Allah jaga, sedangkan Allah pencipta alam semesta. Banyak lagi benda-benda yang jauh lebih hebat
yang Allah jaga daripada permulaan diciptakannya, yakni langit, bumi, apalagi syurga, neraka, dan segala isinya itu Allah dah ciptakan jauh. Allah dah jaga seeloknya. Allah dah buat dengan cara yang tidak bertembung antara satu sama lain. Itu tidakkah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman? Ini soalan juga. Ini adalah satu persoalan yang akan dipersoalkan kepada kita. Okey, apa payahnya bagi Allah untuk menjaga hanya beberapa orang yang ada dekat dunia lalu diletakkan di satu tempat yang Allah jamin. Sedangkan jauh di luar sana ada matahari yang cahayanya boleh menembusi, yang tidak akan bertembung satu sama lain dengan planet-planet yang lain. Itu semua kuasa yang telah Allah tunjukkan sebagai ayatillah, tanda-tandanya. Adakah manusia mahu berfikir? Ketika itu ditujukan kepada manusia-manusia yang ingkar kepada ajaran Nabi SAW. Dan hari ini ayat itu masih ada, ditujukan kepada kita pula. Ketika kamu teruja untuk melihat akan bagaimana Allah menjaga, mengatur, susun atur manusia yang sedang berada di dalam gua, bagaimana angin, bagaimana cahaya, pencahayaan Allah jaga, kenapa tidak fikirkan pula bagaimana Allah jaga matahari, Allah jaga bulan, Allah jaga bumi, Allah jaga makhluk-makhluk. Bukankah itu juga jauh lebih besar untuk menambah lagi keimanan kita? Maka terjadilah may yahdillah fahuwal muhtad. Maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Maka disitulah diberikan hidayah petunjuk Allah. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan berjaya mencapai kebahagiaan. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Kedua keadaan, kedua tanda-tanda yang paling ketara sekali pada masa itu adalah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi Allah selitkan bagaimanakah dengan tanda-tanda yang lain. Kenapa kamu masih tidak mahu untuk menyembah Allah, sedangkan Allah jauh lebih banyak mencipta benda-benda yang sudah diatur dan teratur? Kenapa masih tidak mahu untuk bersujud, untuk kembali ke pangkuan Allah? Maka di sini disebut may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk maka dia akan bahagia. Wa may yudlil falan tajida lahu. Maka siapa yang sama sekali masih mahu kesesatan, masih leka lagi dengan kekayaan harta benda keduniaan sehingga lupakan dengan perkara-perkara yang diperintah, tunggulah sampai masanya wali yang mursyida, tak ada lagi siapa-siapa mampu menolong. Kalau ada yang masih berbangga dengan kekuatan jasad yang berketul-ketul, jasad yang kuat boleh mengangkat besi bertantan, ya, yang menganggap Allah masih muda lagi lah, lama lagi lah untuk kembalilah, nanti waktu dah umur senja bertaubatlah. Wah, Masya Allah. Ya. Kalau ada yang masih lagi beranggapan seumpama itu, takut-takut ia dalam keadaan kesesatan, dan pada saat diambil nyawa, tiada wali, tiada penolong yang dapat menunjuk, yang dapat memberi pertolongan di saat tiada pertolongan, hanya pertolongan Allah sahaja. Tapi pada masa itu Allah, dia dah lupakan Allah ketika di dunia, bagaimana Allah ingin mengingatnya ketika ia berada di akhirat. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 menggambarkan bagaimana jaminan yang Allah telah tunjukkan dengan perkataan pada ayat 16 tadi. Allah sebut dengan kalimah mirfaqah adalah fasiliti yang Allah akan beri. Salah satunya bagaimana peredaran angin yang masuk ke dalam gua, posisi angin dan posisi mereka di tempat yang lapang membuatkan mereka walaupun duduk lama-lama di dalam itu tidak akan mati kekurangan udara. Macam kita pula ketika berada di dalam kereta kita, contoh, tidak akan boleh terjadi sesuatu kerana kita telah menggunakan kaedah yang dianjurkan
sesuai ketika berada dalam kereta contohnya, mereka dah sesuai dengan Allah, apa yang Allah tentukan ke atas mereka. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang mahu selamat, siapa yang mahu dalam keadaan terjaga, dapatkan fasiliti daripada Allah, maka pastikan kita menggunakan kaedah menyembah dan patuh kepada Allah walau apa jua yang sedang kita hadapi. Baik tuan-tuan, rahmatullah Allah. Kita teruskan pada ayat yang ke-18. Bagaimana juga Allah memberikan mirfaqonya lagi, fasiliti kepada Ashabul Kahfi. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Di sini tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perkataan tidur yang dibincangkan adalah mereka dalam keadaan jaga. Jaga yang boleh membolak-balikkan mereka. Di sini berjaganya dilihat oleh orang-orang yang ingin mengganggu. Tapi pada masa yang sama, Ashabul Kahfi merasai tidur yang nyenyak. Tapi jika tidur yang nyenyak di situ bukan berarti mereka tidak bergerak. Nah, pergerakan itu yang membuatkan mereka tidak termakan oleh tanah ataupun tempat mereka tidur. Kalau diam sahaja, ya, kalau kita pun tak bergerak, kaki diam, usahakan 1 hari, mungkin sejam, apalagi umur-umur yang dah mungkin naik-naik sikit kan, dah 40-50, duduk bersila sahaja, ya Allah, kalau sejam, dahlah mulalah kaki tu kaku, kaki tu macam-macam. Bila tak bergerak kan, itu kalau duduk sahaja pun boleh menyebabkan kaki kita kadang boleh keras. Ini kan pula boleh kita bayanglah bagaimana ratusan tahunnya yang mereka dalam keadaan tidur yang bererti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dibolak-balikkan, tidur ke sebelah kanan, tidur ke sebelah kiri. Kalau tidur sahaja dia tidak gerak. Mungkin kita pun tak sedar gerak kita, tapi Allah yang menjaga sampai tidurnya. Itu yang disebut mufassirin, mereka ni seperti jaga yang membuatkan mereka ni betul-betul rehat, betul-betul dalam keadaan selesa. Jaga di sini bukan jaga yang buka mata penat badan, tapi mereka dalam keadaan yang relax, ya, ke kanan, ke kiri, untuk memastikan tulang-tulang mereka terjaga dan mereka tidak termakan dengan tanah tempat mereka tidur tersebut. Dan sedangkan anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat dengan pintu gua. Ini disebut macam menjaga daripada gangguan-gangguan. Inilah yang dibincangkan dalam tafsir mufassirin. Mereka ni, anjingnya ini menjaga setiap kali ada gangguan-gangguan. Dan ketika ada orang yang cuba untuk mengganggu dalam keadaan mungkin mencari dan sebagainya, mereka akan lari dan ketakutan. Ketakutan itulah melihat dalam keadaan yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, menggambarkan suasana tempat itu menakutkan supaya tidak ada gangguan-gangguan. Jadi kalau ada orang yang cuba untuk, contohlah datang, mereka dah akan urungkan niat dengan tengok ada anjing yang seolah-olah ingin menerkam, ya, dengan adanya gerakan-gerakan yang dibuat oleh Ashabul Kahfi itu, sehingga mereka tak jadi untuk mengacau. Oh lemah, ada orang rupa dalam ni, takutnya. Seolah-olah macam seumpama itu. Dan itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku sehingga kan mereka ni terjaga. Jika kita melihat, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka. Gerun, takut bila kita lihat, sebab
mereka seolah-olah terjaga. Macam mana kita gambarkan ya? Kalau kita contoh ada orang yang ingin masuk ke rumah kita. Nah, ini contohlah kita gambarkan macam tu ya. Orang menganggap kita ni tengah tidur, ni tengah tidur pula sini, mestinya ni. Tapi bila dia berdiri depan pintu saja, tengok kita dah. Dan tengok kita dah menghadap kepada pintu. Mata kita pula tak katuk penuh, terbuka. Mata putih kita nampak, mata hitam kita nampak. Dia pun akan lari ketakutan disebabkan takut kantoi. Contohnya. Dan ini yang Allah gambarkan, berpaling. Allah sebut kepada baginda Nabi SAW, jika engkau melihat mereka ketika itu, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka kerana merasa sepenuh-penuh gerun. Bukan gerun yang biasa-biasa. Gerunnya itu menakutkan. Kalaulah jantung ini buatan daripada kilang, mungkin dah rosak dah. Ketakutan yang muncul daripada melihat akan pemuda-pemuda yang sedang berehat di dalam itu. Dengan suasana yang dicipta oleh Allah dalam keadaan bagi mereka-mereka yang cuba untuk mengganggu ni, suasana yang menyeramkan. Dengan mata yang menyala, dengan anjing yang siap menerkam seolah-olah pada pandangan makhluk-makhluk yang cuba mengganggu. Sebab Allah ingin memastikan mereka dalam keadaan selesa, jadi tiada gangguan. Akhirnya diciptalah suasana yang membuatkan seseorang akan takut dan kalau boleh lari tercirit-ciritlah. Ketakutan melihatkan suasana yang mengerikan di dalam itu. Padahal penghuninya merasa enjoy sahaja. Okey saja. Seronok sungguh orang berada di dalam. Tapi orang yang di luar ni, Allah cipta suasana itu. Sebab tadi janjinya rahmat dan mirfaqah itu akan berlaku sebab mereka memperjuangkan agama Allah SWT. Ini yang kita sebut menariknya tempat itu, manusia yang cuba untuk mengganggu melihat akan suasana yang menyeramkan, yang menakutkan sampai digambarkan oleh Allah mereka akan ketakutan sepenuh-penuh. Sedangkan penduduknya sendiri, orang tempatan sendiri, okey-okey saja. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku pada dunia hari ini. Menurut orang, kita tidak mahu pandangan itu menurut orang. Menurut orang, hidup kita tak bahagia sebab tiada kereta, contoh, tiada rumah besar, tiada apa-apa. Tapi padahal penghuni rumah tu mereka bahagia walaupun hanya makan. Contohnya makan sepinggan berdua, contohnya. Makan hanya dengan ikan yang dipelah dua. Tapi keasyikan itu hadir dalam hati, bukan pada pandangan manusia. Pandangan manusia boleh salah sebab manusia terbatas. Bila kita melihat akan kuasa Allah, kita tak boleh melihat dengan mata telanjang, dengan mata kasar kita. Mata ini akan kadang-kadang boleh menipu pun. Tapi pandangan yang perlu kita lihat adalah pandangan daripada pandangan Allah Azza wa Jalla, hati yang sangat terikat dengan Allah, dia akan nampak kebahagiaan itu tersendiri. Ini yang membuatkan perbincangan ini menariknya ketika orang lain melihat situasi kawasan itu mengerikan, tapi orang yang berada di dalam kawasan itu merasa sangat nyaman, sampai tidur beratus tahun pun tak rasa. Hidup kita semua itu. Tak perlu kita berfikir dan memikirkan hujah daripada orang lain yang menjatuhkan kita, yang membuatkan kita macam seolah-olah tiada harga, sedangkan kita bukan mahu dinilai oleh makhluk sahaja, dan bila makhluk tidak menghargai kita pun kita tak terlalu kecewa sebab kita mahukan Allah yang memberikan penilaian kepada kehidupan kita. Orang yang mencari ridha Allah, orang yang berharapkan ridha Allah, dia tidak akan kecewa ketika manusia melihat dalam keadaan yang jauh berbeza. Sebab dia tahu pandangan manusia terbatas, pandangan Allah tiada batasnya.
Okey, kita teruskan masa nampak macam dah hampir mencemburui. Kita ada 2 ayat lagi yang agak panjang sikit. Kita pendekkan sahaja. Pada ayat yang ke-19 juga diceritakan keselesaan yang dihadirkan oleh Allah terhadap penghuninya yang berada di dalam gua Al-Kahfi itu. Apalagi yang Allah ingin buktikan, bagaimana Allah menjamin ketenangan mereka walau orang lain melihat dalam keadaan menakutkan, mengerikan, tapi dibuktikan orang yang di dalamnya okey-okey saja. Buktinya pada ayat 19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Dalam keadaan dah tidur dalam keadaan selena, masya-Allah ya, masya-Allah, sangat-sangat selesa sampai mereka liyatasaaluna bainahum, sampai soal-soal bila dah terbangun, terjaga, mereka tanya-tanya sesama sendiri. Pertanyaannya bukan melibatkan benda-benda yang berat. Sebab kan mereka tak rasa pun kepayahan ketika dah dalam keadaan Ashabul Kahfi. Ketika dalam kahfi tadi, mereka tak rasa pun bebanan yang berat. Tapi yang mereka tanyakan tentang masa berada. Salah seorang di antaranya bertanya, berapa lama kamu tidur? Bila tanya berapa lama kamu tidur, dia nak tahu jugalah. Sebab bila seorang jawab, maknanya, oh, samalah kita. Dia nak sebuah jawapan atas soalan yang kurang lebih untuk kita. Macam sekarang ni, perumpamaan gini. Dalam satu grup kita ni sekarang ada, katakanlah ada dalam 30 orang. Okay, ada 30 orang. Lepas tu, seorang bertanya. Saya tanya ni untuk mewakili semua. Soalan itu adalah untuk mewakili semua. Dan seumpama itu juga, seorang ini bertanya sebenarnya untuk diri dia juga, tak untuk kawan-kawan yang lain. Persoalan itu tidak berat pun. Persoalannya hanya sekadar berapa lama kamu tidur. Bila ada jawapan dari seorang itu, maknanya, oh, samalah kita. Tapi soalan itu membuatkan mereka agak sedikit cenderung berbeza. Sebab kan sangat selesa dan tak membuatkan mereka menganggap akan adanya masa yang terlalu lama mereka gunakan untuk tidur di dalam gua itu. Kerana jaminan Allah membuatkan mereka selesa, akhirnya keluar daripada mulut-mulut mereka. Qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari kot atau sebahagian daripada sehari. Jawapan yang muncul daripada salah seorang yang pertama jawab, hanya beranggapan mereka tidur sehari. Realitinya beratus tahun lamanya. Siapa yang membuatkan keselesaan itu? Dah dijamin oleh Allah, penjaminnya Allah. Sampai mereka sendiri pun hanya menganggap sehari. Atau dia kata, sehari lama sangat kot. Setengah hari lah. Kenapa setengah hari ada perkataan itu? Sebab dalam proses mereka pergi itu, tuan-tuan, pada saat mereka lari itu dalam keadaan waktu itu masih gelap. Kita dah sebutnya gelap tu, kata hampir menjelang subuh tu gelap. Dan pada saat mereka bangun masih hampir gelap. Hampir gelap tu macam hampir maghrib. Tapi masih ada terang-terang. Nah, jadi anggapan mereka yang menjawab pertama ni, oh, mungkin sehari sebabkan pagi semalam kita baru lari, baru datang sini, tengok matahari dah nak maghrib. Nah, sehari lah menganggap. Mungkin setengah hari kot. Ni mungkin nak gelap baru nak terang dan sebagainya. Sehingga anggapan-anggapan itu hanya bermain pada sehari, pada setengah hari. Itu seorang daripada mereka. Akhir daripadanya, seorang lagi pula kata, Tuhan yang lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Yang seorang ni kata macam tu sebab bila dia tengok persekitaran, ini seorang yang kumpulan yang lain pula kata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kita lamanya tidur di sini.
Bila dia sambil berucap tadi kan, kawannya kata sehari ke setengah hari, yang seorang ni pula matanya berkeliar, tengok kanan, tengok kiri. Tak mungkinlah sehari-sehari ke, sebab seingat saya waktu kita datang semalam tu pokok tu masih kecil lagi. Ini saya tengok dah tinggi dah. Aduh. Mesti ni. Lepas tu, qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Tak payah nak berdebat, tak payah nak berlama-lama lagi menanyakan berapa hari. Dia tutup dengan satu kalimah tauhid ni. Satu kalimah mengambil satu kunci untuk tidak ada balahan lagi. Rabbukum a'lamu bima labithum. Tuhan kita ni, Tuhan kamu ni akan lebih tahu tentang lamanya kamu tidur di sini. Dah, tak ada balah-balah lagi lah. Taklah menurut pengajian saya ni. Tak ada lagi dah. Bila dah bawa Allah, bila dah sandarkan kepada Allah, habis dah. Dia punya perbalahan. Sama juga macam kita bila kita kata tak apa, wallahu a'lam. Kita kata macam tu, wallahu a'lam. Kalau kita realitikan, wallahu a'lam. Allah je yang tahu. Okey, khalas, settle, cantik. Begitulah perbahasan, tak lama-lama pun. Bila dah ada seorang yang menuntut dengan Rabbukum, Tuhan kita lebih tahu dah. Akhir dari bincang-bincang yang tak lama tu, krok lah perut kan. Biasalah, dah rasa lapar pula. Seharian menurut mereka tadi kan, ada yang kata seharian tak makan ni, lapar pula. Namun dalam keadaan perbalahan itu, perbincangan itu dah habis, digambarkan oleh Allah SWT, mereka pun utuslah salah seorang dari mereka membawa wang perak ke bandar. Allah sebutkan mereka punya wang. Wangnya adalah perak. Dan itu adalah mata wang yang dipakai oleh mereka, dan salah seorang daripada mereka sempat membawa bekalan keuangan untuk berhijrah pada saat mereka lari ke dalam gua tersebut. Kenapa adanya mata wang ini? Sebab asbab ni mesti akan berlaku, akan ada satu kesimpulan yang akan diambil daripada asbab itu. Mata uang inilah asbab yang menyebabkan keyakinan demi keyakinan, cerita demi cerita yang akan dilakukan, akan berlaku di saat mereka kembali kepada masyarakat dengan membawa sebuah bukti. Dengan izin Allah, mereka dibawalah wang itu pada saat mereka lari daripada kampung, daripada negeri mereka bersembunyi, dan asbab mata wang inilah, perak inilah yang mengungkap identiti mereka ketika mereka berada di dalam masyarakat. Dan sebutkan wang perak ke bandar, kemudian biarlah ia mencari, memilih mana-mana jenis makanan yang baik, yang halal. Kenapa mereka masih beranggapan suruh kawan-kawannya, kalau kamu pergi nanti tengok kedai-kedai makanan yang betul-betul yang halal tahu, jangan main ambil je. Kerana mereka beranggapan bahawa itu adalah masa yang mereka masih dalam keadaan syirik. Orang-orang bandar, orang-orang kerajaan pada masa itu masih melakukan syirik menurut mereka, pemuda-pemuda. Jadi iman tetap menjadi satu tauhid, menjadi satu benteng. Kemanapun pergi, dia akan mencari makanan yang ta'am yang baik. Macam tuan-tuan, kalau memang ianya berat kepada kebaikan, kalau tuan-tuan berhijrah, bukan berhijrah lah, katalah musafir ke negeri-negeri yang bukan non-Muslim contohnya, bukan Muslim, kalau kita ni punyalah kaedah iman yang agak sedikit tebal ni, kita akan kata pada mungkin isteri yang pergi belanja ke, atau suami yang belanja, kita akan kata beli tu tengok-tengoklah benda-benda yang betul-betul yang halal ke. Kalau tanda-tanda halal pun binatang-binatang yang lebih selamat lah, laut ke, binatang laut macam tu. Ini adalah baik. Kalau sekarang di bumi kita ni, di negara kita ni, kalau mencari makan, orang-orang yang
hebat ni, dia bukan hanya tengok sedap ni. Bukan hanya sekadar sedap pada pandangan mata, dia akan belik dulu. Mungkin agak mengambil masa kalau kita beli barang kan, kita tengok halal ke tak ni, ada tanda halal ke tak. Ini ciri bukti iman daripada individu itu. Dan pemuda ini juga menasihatkan kepada wakil yang akan pergi nanti, kamu tengok-tengok ya, cari yang halal tau. Sehingga makanan yang kita nak makan tu terhindar daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhan kita. InsyaAllah. Pemilihan tempat, pemilihan uang yang telah Allah gerakkan, keinginan mereka makan yang baik, ini semua hasil daripada bantuan Allah SWT. Dan kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan, hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar, janganlah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Mereka beranggapan masih lagi dalam keadaan dikejar-kejar, sehingga kalau kamu turun, kamu dalam keadaan baik-baik, jangan buat kacau-kacau, jangan buat pesanan-pesanan itu. Mereka belum sedar lagi yang mereka telah bangun, telah hidup beratus tahun setelah daripada mereka lari. Mereka belum lagi. Ayat 19 masih beranggapan lagi pemuda-pemuda itu mereka hidup dalam keadaan dikejar oleh raja mereka. Mereka masih lagi mengetahui yang mereka itu masih dalam keadaan rajanya adalah raja kafir. Karena ayat 19 ini masih menerima perbincangan, Allah merakam perbincangan pemuda-pemuda itu dalam kategori berhati-hati, jangan buat kacau dan sebagainya. Perkataan-perkataan itu digambarkan daripada belumnya mereka mengetahui bahawa mereka hidup selama 300 lebih. Dan yang sebagai penutup, ayat 20, masih lagi hanya dapat 5 ayat saja setiap malam, tuan-tuan. Dan begitulah sesungguhnya, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa, dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Ayat 20 masih lagi rasa ketakutan yang akan diterima oleh wakil yang akan beli makanan. Jadi dia nasihatkan lagi betul-betul. Kamu kena betul-betul ni cari makan. Kalau tak, kalau kamu dapat ni, kalau kamulah didapati oleh raja, kamu akan dibunuh, kamu akan direjam. Kalaupun kamu dilepaskan, kamu akan disuruh paksa untuk kembali kepada agama nenek moyang. Oh, tak naklah. Sehinggalah pada ayat 20 juga masih lagi mereka beranggapan mereka masih dalam keadaan hidup dalam keadaan dikejar-kejar oleh raja. Padahal pada masa itu mereka tidak dalam keadaan seumpama itu. Nanti kita akan bertemu pada ayat 21, apakah yang berlaku dan bagaimana Allah SWT ingin menyelamatkan mereka sehinggalah mereka dalam keadaan betul-betul terjamin seperti mana janji Allah memberi rahmat dan kemudahan-kemudahan kepada Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, kita sebagai insan, kita sebagai manusia memiliki keterbatasan di setiap apa yang kita ingin buat. Tapi bila kita bergantung dan berharap kepada Allah, Allah akan jamin hidup kita. Kalau bukan di bumi ini kita mewah, percaya dan yakinlah akhirat pastinya jauh lebih berbahagia. Orang-orang yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga agamanya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan-tuan. Saya serahkan kembali kepada Tuan Ashraf. Dan Tuan Ashraf ni terima kasih hari itu belanja saya makan sate ya. Tuan Ashraf, terima kasih. Assalamualaikum. Saya mention Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah sampailah kita kepada penghujung kelas kita pada malam ini. Saya ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Nasir kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Jadi sebelum kita menutup majlis, saya ingin membuka peluang kepada punya ahli jemaah kita untuk menanyakan apa-apa soalan. Alhamdulillah, nampak semua dah
dah apa dah faham lah cerita ni. Alhamdulillah, syukur. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan? Okey. Tak adalah soalan, cuma kisah Ashabul Kahfi ni, 7 pemuda ni, dia daripada zaman dia tu adakah daripada zaman antara salah seorang nabi yang diutuskan ke, ataupun memang tak ada, dan dibangkitkan tu pun selepas 309 tahun tu pun adakah di satu zaman nabi yang diutuskan ke ataupun tak ada? Mungkin yang tu kalau Ustaz ada info tambahan lah. Apa dia pemuda Ashabul Kahfi ni Pada zaman dia lari ke gua, okey. adakah zaman dia tu tak ada Nabi, maksud saya. Oh, Dan selepas dia dibangkitkan 309 tahun tu, adakah zaman yang dibangkitkan tu pun tak ada Nabi diutuskan? Itu saya tak adalah info, cuma kalau Ustaz ada info. saya pun dia pada kalau di sini ada satu tulisan ya, kata bahawa peristiwa kedua pernah ataupun disebutkan pada tahun 117 atau 138 Masehi. Saya tak pasti itu kalau 117 itu adalah pada zaman siapa, tapi 113 pada tahun 113 sebelum Masehi, kata sebelum Masehi juga ada pada 117 sehingga 138 Masehi juga ada berlakunya peristiwa Hadrianus ini bergerak bersama pemuda Ashabul Kahfi. 117 sehingga 138 Masehi pada zaman Kaisar Hadrianus. Dia adalah berlakunya peristiwa yang pernah berlaku pada pemuda Ashabul Kahfi. Kalau kata 117 Masehi, kiraan Nabi SAW adalah selepas Masehi, selepas hijrah baru adanya hitungan Islam kan. Tapi ini 117 hingga 138 Masehi. Kiraannya macam mana tu? Saya pun tak pasti juga. Tapi dia tulis di situ 117 sehingga 138 Masehi. Ada satu kaisar, itulah kaisar yang kita sebut tadi. Dia adalah memegang tampuk kekuasaan Kaisar Hadrianus ni. Di situlah, itu pun di sini disebut kemungkinan berlaku, karena para ulama menyimpulkan kemungkinan berlaku pemuda Ashabul Kahfi itu di saat tempoh kekaisaran itu, kekaisaran Hadrianus pada saat tahun 117 sehingga 138 Masehi. Maknanya kurang lebih dalam berapa tahun juga ya, 10 tahun juga dikuasai oleh kaisar tersebut, dan itu adalah pendapat yang pernah diungkapkan. Pernah melakukan penyebutan lah. Wallah, saya pun tak tahu nak kira macam mana. Kaisar tu kira penguasa yang bukan lebih kepada agama yang menyembah berhala lah, masuk Ustaz kan? Ya betul. Sebab yang menyebabkan pemuda tu, bila kita tengok pada cerita kan, pemuda tu tak nak mengikut pada apa yang dibuat oleh raja kaisar. Maknanya mereka adalah penyembah berhala ataupun penyembah benda-benda lah, benda-benda yang mereka buat dan mereka sembah. Itu yang membuatkan pemuda tu tak ngam lah dengan apa yang dibuat. Berarti ya, mereka menyembah selain Allah, sama ada ia berhala ataupun benda-benda yang menurut nenek moyang. Tapi Rom ni biasa pada zaman-zaman tu kan memang batu-batu lah yang mereka sembah kan, ataupun puji pada harta, kekayaan dan sebagainya.
Dan bila dia dibangkitkan selepas 309 tahun tu, Ya, sebab pada zaman pemerintah yang dia dibangkitkan adalah pemimpin yang sangat adil lah. Ya. betul. Pemimpin yang kita boleh katakan yang agama yang benar, sebab Islam belum lagi lah Belum masa ada. tu. Betul. Jadi itu yang saya cuba tertanya-tanya, adakah dah diutuskan mungkin ada Nabi, mungkin waktu pemerintahan yang dia dibangkitkan tu, sebab dah ada pemimpin yang adil, mungkin agama yang benar. Ya. Itu saya tak ada info, tapi insyaAllah minggu bila nanti pertemuan, saya akan cuba jawab soalan tu. Nabi yang ada pada saat Ashabul Kahfi itu dibangkitkan. Itu kan soalannya. Betul. Ataupun Ya, mungkin ataupun agama yang dah ya, dibawa tu agama yang betul. benar. Sebab betul tu dia punya raja memang bukan seperti raja pada masa Ashabul Kahfi itu. Betul juga. Saya nanti saya cuba dapatkan daripada guru ataupun daripada siapa, nanti saya cuba sampaikan nanti pada pengajian kita yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Jadi ada lagi soalan ke? Baik, insyaAllah jika tiada lagi soalan, sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini, marilah kita menandatangani berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dan juga kita mohon pada Allah agar majlis kita pada malam ini diberkati, dan juga Allah dapat memberi kita Allah dapat meredai segala ilmu yang telah kita dapat pada malam ini. Jadi saya ingin menjemput Ustaz Nasir untuk memimpin doa kita, terusnya menutup majlis kita pada malam ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Sempurna dengan majlis pada malam ini, kami memohon inayah dan kurniaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan bukalah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, kami mohon padamu agar Engkau berkatilah majlis kami pada malam ini. Kau ganjarkanlah setiap masa yang kami berikan dengan pahala yang besar. Ya Rabb, ilmu kami, mudahkan usaha kami. Kau sayangilah keluarga kami, Kau berikan kami hidayah dunia dan akhirat. Kau jauhkan kepada kami semua bala, bencana, penyakit dan segala kesusahan di muka bumi ini. Ya Rabb, kami berharap mudah-mudahan kami istiqamah menjadi hamba-Mu sehingga di penghujung usia kami. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. Hingga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.